Ambo sendiri tengok dah 40 tahun dah malaikat tu duduk oyak kat ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas Nabi SAW, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga ke hari kesudahan. Benarkah manusia dapat melihat malaikat? Pada asalnya, manusia tidak mampu melihat malaikat. Manusia mungkin melihat malaikat jika mereka menjelma, bukan dalam wujud aslinya. Dan ini telah terjadi kepada para sahabat Nabi SAW. Mereka pernah melihat Jibril dalam bentuk Diyah Al-Kalbi. Dan mereka juga pernah melihat Jibril dalam rupa seseorang yang tidak dikenali sebagaimana disebutkan dalam hadis panjang tentang Jibril, iaitu hadis Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga Jibril pernah menjelma dalam bentuk manusia di hadapan Sayyidatina Maryam sebagaimana firman-Nya dalam surah Maryam ayat 17. Lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Syekh Tahir Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Kalamiyah berkata, manusia tidak dapat melihat bentuk asli malaikat kecuali para nabi, kerana malaikat tercipta daripada jisim halus, iaitu jismun latif, seperti udara di dalam ruangan yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat dirasa kehadirannya. Namun apabila malaikat mewujudkan dirinya dalam bentuk jasmani kasar, iaitu jismin kasif, sebagaimana manusia, maka semua orang dapat melihatnya. Adapun kemampuan para nabi melihat malaikat dalam bentuknya yang asli, iaitu jisim halus, tidak lain merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bagi menyelesaikan pelbagai masalah keagamaan dan hukum-hukum syarak. Berdasarkan kepada hadis sahih seperti diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana sahabat melihat Jibril yang berupa menjadi seorang lelaki bertanyakan tentang Islam, iman, ihsan, kiamat dan tandanya. Daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Tidak kelihatan padanya tanda perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Sehinggalah dia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu merapatkan kedua lututnya kepada lutut baginda. Lalu berkata, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Sabda Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji jika mampu. Kemudian dia berkata, anda berkata benar. Kami hairan. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang iman. Lalu baginda bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Kemudian dia berkata, anda berkata benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahu kepadaku tentang ihsan. Lalu baginda bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, iaitu bila ia akan berlaku. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda bersabda, jika seseorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat penggembala kambing yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan miskin, kemudian berlumba-lumba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku, Umar radhiyallahu anhu, membisu beberapa ketika. Kemudian baginda bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?
Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, dialah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata dalam Al-Kafi Syarah Hadis 40, dalam hadis Jibril ini terdapat dalil bahawa malaikat jika mendatangi manusia, ia dapat berubah bentuk seperti manusia pula. Dan telah terdapat dalam Al-Quran bahawa Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk manusia. Demikian pula mereka, iaitu para malaikat, datang kepada Ibrahim dan Lut dalam bentuk manusia juga. Mereka dapat berubah bentuk dari bentuk mereka yang sesungguhnya ke bentuk manusia dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bentuk pencintaan mereka dalam firman-Nya dalam surah Fatir ayat 1 yang bermaksud, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, iaitu untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Syekh Abdul Halim Mahmud dalam Minhaj Sunnah Nabawiyah berkata, walaupun begitu, ini tidak bererti sesiapa sahaja boleh melihatnya mengikut kehendaknya. Ramai ulama salaf berpendapat mereka tidak akan mampu melihat malaikat dalam wujud sebenarnya. Jikalau kami turunkan malaikat kepada mereka, maka kami turunkan malaikat pada wujud manusia, hingga akan ada kemiripan dengan mereka. Apakah sosok tersebut malaikat atau manusia? Mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun dengan diutusnya malaikat, iaitu pada wujud sebenarnya. Maka kami utus kepada mereka sosok manusia dari jenis mereka sendiri yang memungkinkan untuk dilihat dan talaki kepadanya. Ini merupakan bentuk ihsan dan kasih sayang kepada makhluk. Syekh Umar Al-Ashikar dalam A'lam Al-Malaikah Al-Abrar berkata, apabila malaikat merupakan jisim nurani yang latif, maka hamba, iaitu manusia, tidak mampu melihat mereka, khususnya bahawa Allah tidak memberi kepada penglihatan kita kekuatan untuk melihat. Makanya manusia tidak mampu melihat malaikat pada gambaran hakikat dari kalangan umat ini, kecuali Rasulullah SAW. Makanya beliau pernah melihat Jibril sebanyak 2 kali dalam bentuk rupa asalnya yang Allah ciptakan. Ini berdasarkan kepada banyak nas bahawa manusia mungkin melihat malaikat jika ia merupakan seperti rupa manusia. Telah sabit dalam hadis kisah seorang lelaki menziarahi saudaranya di sebuah perkampungan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya satu malaikat. Apabila dia melalui kawasan tersebut, malaikat bertanya, "Ke mana kamu mahu pergi?" Jawabnya, "Aku mahu menziarahi saudaraku di kampung ini." Tanya malaikat lagi, "Adakah kamu ingin membalas nikmat atau kurniaan kepadanya yang kamu peroleh daripadanya?" Jawab lelaki tersebut, "Tidak, kecuali aku cintakannya semata-mata kerana Allah." Lantas malaikat itu berkata, "Maka sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengkabarkan bahawa Allah mencintakanmu sebagaimana kamu mencintakannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala." Kesimpulan yang dapat dibuat ialah manusia boleh melihat malaikat hanya dalam bentuk jelmaan, bukannya dalam bentuk sebenarnya, berdasarkan riwayat sahabat Nabi SAW, iaitu Umar radhiyallahu anhu dan pendapat para ulama. Namun begitu, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Sayyidatina Maryam dan sahabat-sahabat Nabi SAW hanya beberapa kali sahaja bertemu dengan malaikat, berbanding dengan Tok Guru, seperti yang telah diceritakan oleh seorang penceramah bahawasanya Tok Guru tersebut melihat malaikat hampir setiap hari selama 40 tahun. Timbul beberapa persoalan di pemikiran saya. Adakah Tok Guru tersebut tinggi darjatnya melebihi daripada para Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW kerana dapat melihat malaikat hampir setiap kali solat selama 40 tahun?
Atau adakah ia adalah cerita penglipu lara semata-mata seperti cerita-cerita sebelum ini? Wallahu alam bissawab. Jom sama-sama kita tonton video tersebut. Anak murid dia kata betul tu guru ambo tengok benda. Ambo tengok ke apa? Dia kata masa ambo akad takbir tu ambo tengok malaikat depan Tok Guru. Saat ni ambo tengok sebelum Tok Guru akad takbir, Tok Guru kata ya Allah ya Tuhan ku redha lah kat ambo. Pakai Tok Guru akad tangan. Ambo ku akad tangan lah nak akad takbir. Lepas pada Tok Guru akad takbir tiba-tiba ambo nampak malaikat. Dia kata gapo? Malaikat tu kata Tuhan tak redha kat mu. Tuhan benci kat mu. No. Lepas tu dia kata, oh ambo pun nampak lagu tu, ambo jadi salah gamuk lah. Ambo rasa ambo silap orang berkali. Ambo royak jelas dah, ambo tak boleh nipu dah. Gini lah, ambo rasa ambo silap orang tu guru. Ambo berasa bukit tu guru dah kata. Ambo terpaksa klik dah ni. Tahulah kalau orang tua ambo tahu ngaji ilmu lagu ni yang hamba ke tu guru tua ambo lah. Katanya tu guru dia. Oh, sebab mu tengok tu, mu nak klik tu. Mu tengok saat ni lah, mu tengok malaikat saat ni tu. Mu nak klik tu. Gini wahai pemuda. Ambo sendiri tengok dah 40 tahun dah malaikat tu duduk oyak kat ambo. Setiap kali ambo nak semaya, ambo oyak, ya Allah ya Tuhan ku redha kat aku. Malaikat tu 40 tahun dah duduk oyak kata, hei pemuda, Allah Ta'ala tak redha kat mu, Tuhan benci kat mu. Tetapi ambo tak berhenti untuk sujud ke Allah Ta'ala. Ambo tak berhenti pun semaya wala sekali. Biarlah Tuhan nak kata lagu mana, dah ditugas ambo. Ambo terpaksa buat ambo ni makhluk dia. Dia nak reda ke ambo tu kerja dia. Ambo nak pasal lagu mana. Ambo minta dah. Dah dia tak wui ambo. Ambo ada kuatan nak pasal dia. 40 tahun dah ambo tengok benda ni. Ambo berhenti daripada taat Tuhan dah. Ambo tak berhenti pun. Mu baru tengok sekali, mu kata aku sesak dah. Mu nak lari tu. Aku 40 tahun dah aku tengok pemandangan ni. Tapi aku tak berhenti pun. Tak semacam, semaya semacam. Tak pernah rasa gila kau, rasa kecewa kau dengan Allah Ta'ala apabila Tuhan jawab lagu tu. Anak mungkin dia terkejut lah dengan anak mu. Dengan tu guru jawab lagu tu. Maka dia tengah-tengah duduk buat lagu tu. Masuk semaya asal pula. Oh sudah, biasa pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Maka katanya tu guru kita berhenti dulu lah. Kita berhenti semaya lah. Buat tak pandai kata. Tu guru dia pun masuk. Ambil air semaya seperti biasa. Ya Allah ya Tuhan ku redha lah kat ambo. Allahu Akbar. Semaya dia kan. Anak murid dia pun mati biasa lah. Akad takbir. Bila-bila tercengang dengan jawapan daripada tu guru dia tu. Dia pun akad takbir. Allahu Akbar. Tengok pulak malaikat tu. Tengok pulak malaikat tu. Malaikat tu kata, apa wahai pemuda, aku redha kepada kamu. Aku suka kepada kamu. Allah. Tengok ni. Kita. Tengoklah betul baru nak sembah tu. Baru nak semangat tu. Pemuda tu dah 40 tahun. Tengok. Kadang-kadang kita ni sesak di dalam ibadat. Berjubah, berserban, beragama, berjanggut, bertahajud, baca Quran, sesak di dalam taat kita. Kalau orang tak bimbing, tak ajar hati kita lagu mana nak sembah Tuhan dengan cara betul, sesak itu. Maka ada guru-guru sufi yang mengajar niat yang betul lagu tu. Baru kita akad takbir, tak ada rasa bimbing ke apa. Ni duk semaya akad takbir duk gabuh lagi. Ambo ke duk semaya yang dari dengan aku ke mati dalam kapi. Jahat kita mu kita. Benda tu pakai data tak tahu wali ilim jatuh. Dah tuduh dah Tuhan macam-macam. Kalau tak ada orang peringat dari hati kita niat hak betul. Sesak kita pas tua duk semaya dengan niat lagu tu. Tak siapa Tuhan. Siapa kepada makhluk saja. Ni ibadat nak paksa Tuhan redha kita ni tak ikhlas katanya ulama. Kita akan nyedok dengan Tuhan. Satu hari kita akan tak puas hati dengan Tuhan kalau Tuhan kata ambo tak redha. Nak kata kan kita? Macuk dalam hati suruh panah dada. Ya Rabbi, ambo duduk sama keni, duduk taat tawak gapo ni. Tak redha kat ambo. Akhir sekali martabat orang niat ini yang kelima dah.
Itu orang yang buat ibadat kerana Allah Ta'ala semata-mata. Lillahi Ta'ala. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin lillahi Ta'ala. Buat ibadat semata-mata kerana-Mu ya Allah. Tak ada sebagai kepentingan. Tidak ada sebagai tujuan hamba di samping kerana-Mu ya Allah. Ada lagi nak ke syurga, ada lagi nak takut ke neraka, ada lagi nak gani. Tak mampu aku nak buat kerana-Mu suruh aku hanya menunaikan hak aku sebagai hamba. Layaknya seorang hamba dan makhluk yang hina sembah Tuhan dia. Maka tu kerja aku. Nak paksa mu reda, nak bui suruh mu syurga aku. Siapa dia ke